Baik, anda bersama dengan kami dalam pentaksiran Bilik Darjah yang lebih dikenali sebagai PBD, dan hari ini topik kita bincangkan adalah berkenaan dengan PBD dalam pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi Ustazah, kita tahu Syafiqah. tentang PBD mesti ada pengenalan dia cara tadi, ya. pelaksanaannya. Betul. Jadi mungkin Ustazah boleh menerangkan kepada kami. Dipersilakan. Apabila kita dah rancang tadi kan Syafiqah melalui RPH, Rancangan Pengajaran Harian. Jadi Ustazah nak terangkan bagaimana kita nak laksanakan PBD melalui satu contoh tajuk. Contohnya kita nak ajar zakat penyuci harta. Tajuk tingkatan 3, ya. Okey, jadi ini kita ambil di SKP, kita ambil buku teks, kita senaraikan standard pembelajaran apa kita nak ajar pada untuk tajuk tersebut. Inilah dia. Ya, sila rujuk slide Ustazah. Ini dia senarai standard pembelajaran yang kita nak ajar. Jadi apa kita nak buat dengan standard pembelajaran ni? Kita tengok kita bahagikan standard pelajaran ni ikut masa kita mengajar. Dalam satu minggu tu, macam Ustazah kan Syafiqah. Ustazah ada satu masa, Ustazah ada 2 masa. Dalam seminggu tu mengajar tingkatan 3 ni, Ustazah ada 3 masa. Jadi untuk 6 SP ni, Ustazah yang 4.16.1 tu, Ustazah ajar untuk satu masa. Yang warna merah jambu tu, 4.16.2 sampai 4.16.4 tu, Ustazah ajar yang untuk 2 masa. Yang 2 terakhir tu, Ustazah ajar untuk yang 3 masa. Ustazah dah bahagikan macam tu, kita bajet-bajet ngam lah kan. Lepas tu apa kita nak buat? Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak tentukan kaedah pentaksiran dan instrumen pentaksiran. Dan kaedah pentaksiran dalam PBD ni ada 3 saja. Pemerhatian, lisan, penulisan. Kita boleh guna kaedah ini secara berasingan atau boleh digabungkan. Ini contoh saja yang Ustazah letak dekat slide ini. Contoh saja. Boleh dia pelbagai lagi. Boleh rujuk buku panduan kita. Ya, ini contoh saja. Ya. Instrumen pentaksiran ini pelbagai. Okey. Jadi contohnya Ustazah untuk 4.16.1 ni untuk SP yang ni, ya. Jadi untuk yang ni Ustazah pilih dia punya kaedah pentaksiran dia. Aktiviti Ustazah tentukan aktiviti apa. Ustazah untuk menyatakan maksud dan hukum zakat, Ustazah nak terangkan dulu maksud dia supaya kenapa kena terangkan supaya tak terkeluar daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak nanti kan jalan sesat pula kan. Jadi kemudian suruh minta murid terangkan semula supaya nak tengok pemahaman mereka. Kemudian kaedah pentaksiran dia ada 3. Ustazah gabungkan 3-3 tadi dan instrumen dia Ustazah buat soalan uji minda bagi setiap kumpulan. Okey, kemudian jadi untuk yang dalil zakat pula, Ustazah buat aktiviti dia, murid yang dapat baca dalil dengan lancar dan bertajwid akan bimbing rakan selepas baca dalil beserta terjemahan. Yang ini kaedah dia Ustazah pilih 2 je, Syafiqah. Ustazah tak buat penulisan untuk baca dalil, hanya pemerhatian dan lisan saja. Instrumen dia Ustazah pilih bacaan beramai-ramai dan bacaan individu. Ada 2 jenis instrumen Ustazah pilih. Okey. Jadi ini contoh Ustazah buat kat kelas macam mana. Ini Ustazah bagi dia punya subtopik. Okey, kemudian Ustazah bagi maksud, Ustazah terangkan maksud. Okey, lepas tu Ustazah terangkan hukum. Lepas tu inilah soalan yang Ustazah bagi dekat anak murid Ustazah. Kemudian Ustazah bagi inilah dia gambar masa mereka nak memberikan Ustazah tanya tu tadi bagi tunjuk soalan tu ini dia orang berebut-rebut. Setiap kumpulan wajib memberikan wakil nak memberikan jawapan. Jawapan tu Ustazah suruh tulis dekat papan putih kat depan tu. Kat situ ya. Setiap kumpulan wajib. Setiap kumpulan wajib memberikan wakil kumpulan untuk memberikan jawapan kat depan. Ada markah. Siapa tak bagi jawapan, dia tak dapat markah lah macam tu ya. Jadi itulah dia contoh aktiviti yang kita buat dan nak taksir mereka. Jadi siapa jawab betul maka dia menguasai lah. Siapa yang jawab salah tidak menguasai ya, macam tu. Dan jawab tu tengok tutup buku. Jawab tu tutup buku begitu ya. Contoh. Ini mereka perlu bersedia lah Ustazah kan? Ya, perlu bersedia ya. Okey. Ini contoh soalan uji minda untuk hukum zakat pula. Sama juga dia punya cara pun begitu. Jadi sama juga yang ini pun angkat orang yang berbeza, mesti wakil yang berbeza, sama juga menulis jawapan di hadapan ya, pada waktu yang sama kan. Okey. Ini untuk contoh yang dalil tadi, aktiviti dalil tadi yang Ustazah cadangkan tadi, Ustazah rancang tadi adalah rakan
rakan mereka yang boleh, yang ustazah dah kenal pasti, kan ustazah kenal anak murid ustazah kan, yang ustazah kenal pasti dapat membaca ayat Al-Quran dengan baik, bimbing. Kan bimbing, sebab kita nak latih anak murid kita jadi pemimpin, Syafiqah. Melalui PBD ni kita boleh latih anak murid kita jadi pemimpin. Ini yang bagusnya PBD ni. Betul, kan? Ustazah. Mungkin kita ada paparan video, Ustazah? Ya, betul. Jadi mari kita saksikan paparan video anak murid ustazah membimbing rakan-rakan mereka. Silakan. Okey, itu. Itu contoh. Jadi sebenarnya masa mereka membaca tu pun kita boleh taksir bacaan beramai-ramai. Jadi kalau dengar sendu je suara tu ramailah tak boleh baca. Kalau dengar suara ramai baca boleh baca tadi tu kan. Maksudnya Syafiqah rasa alhamdulillah lah kan 80% boleh baca dengan baik. Tapi kan tak semestinya semua boleh baca dengan baik. Jadi ustazah pun menguji individu. Jadi ustazah pun ada sediakan yang ustazah uji individu. Mari kita tengok video yang uji individu, Syafiqah. Jom kita saksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. Jadi kalau bacaan macam ni, kita bolehlah bagi murid kita ni dia menguasai dengan baik. Kalau ustazah bagi setiap SP tu, dia ustazah bagi 3. L lemah, S sederhana, C cemerlang. Untuk TP itulah ya. Okey, kemudian untuk setiap SP tu, contoh kita ada 3 SP yang ustazah gabungkan. Jadi maksudnya setiap SP tu kita boleh buat secara berasingan, boleh juga kita gabungkan 3 SP. Kalau tengok dekat slide ustazah ni, ustazah gabung 3 SP sekali, ustazah buat satu aktiviti. Apa aktiviti yang ustazah buat? Iaitu gallery walk zakat. Ustazah guna 3 kaedah pentaksiran, instrumennya terus 4 jenis instrumen pentaksiran. Ada perbincangan, pembinaan bahan pembentangan dalam kumpulan dan pengisian modul individu. Ada yang individu juga, ada juga yang dalam kumpulan ya. Jadi ini contoh dia. Jadi ustazah bahagikan tugasan. Terus satu aktiviti saja kita boleh taksir 3 SP terus. Dan ada instrumen 4 instrumen boleh dibuat di situ ya. Inilah dia gambar-gambar bukti ada perbincangan dalam kumpulan ya. Ini pembinaan bahan. Kita boleh tengok ya bukti-bukti dalam slide ustazah, pembentangan kumpulan. Ni setiap kumpulan ni membentang ya pada waktu yang lain, kelas yang lain. Jadi maksudnya sini Syafiqah, untuk setiap topik tu tidak perlu habis dalam satu hari. Dia boleh sebab dia KSSM ni tajuk kita tak banyak untuk pendidikan Islam ni. Jadi dia memang yang penting sekarang ni fokus kita adalah murid menguasai ya, murid menguasai. Jadi untuk individu, untuk yang SP 3 SP ni ustazah juga memberi tugasan individu. Kalau Syafiqah tengok dekat slide kita ni, setiap walaupun mereka ada tugasan kumpulan, tapi mereka juga diwajibkan untuk mengisi modul individu. Jadi kita nak pastikan walaupun mereka buat tugasan kumpulan, tapi mereka juga sebagai individu mereka juga menguasai ya. Okey. Itu dia Ustazah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam kelas untuk pentaksiran bilik darjah. Jadi Ustazah nak teruskan apa ke? Okey. Jadi untuk dua SP yang terakhir, ini biasa memang untuk setiap SK tu kita akhiri dengan TP6 lah kan, projek untuk TP6. Jadi untuk dua SP yang terakhir ni ustazah memang selalu akhiri dengan projek TP6. Jadi ustazah memang selalu gabungkan supaya nampak climax lah, orang kata kan climax. Jadi dua SP tu ustazah selalu akhiri dengan satu projek. Aktiviti dia ustazah biasa buat penerangan hikmah dan ustazah kaitkan untuk masukkan hikmah tadi tu dengan pembinaan projek.
Ya, projek tipe 6 zakat, Ustazah namakan projek itu projek hikmah memberi. Ustazah guna 3 kaedah, ada 3 instrumen pentaksiran di situ. Kemudian contohnya Ustazah terangkan dulu hikmah dia apa, ada 3 konteks hikmah pensyariatan zakat, pada konteks pemberi, konteks penerima dan konteks masyarakat. Kemudian tapi Syafiqah, kalau kita nak bagi projek tipe 6 ni, kita kena bagi arahan tu sangat teliti, terperinci supaya murid-murid kita ni tahu apa yang dia boleh buat. Jadi contohnya ini adalah contoh arahan Ustazah. Kemudian kita bagi kumpulan, dia bagi kena buat apa, kemudian ini contoh projek yang mereka buat dan mereka pun bentangkan di dalam kelas. Baik, masya-Allah, saya rasa cukup menakjubkan apa yang dijelaskan oleh Ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid kita di dalam kelas untuk pentaksiran. Jika kita rancang dengan baik PBD ini mengikut DSKP dan SP yang terletak dalam DSKP tersebut. Baik, itu dia, masya-Allah. Jadi mungkin itulah pencerahan yang diberikan oleh Ustazah berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan untuk pentaksiran bilik darjah. Banyak lagi yang kita akan kongsikan, tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM.